Kitab Fathul Mu'in, muka surat 252. Petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa salatul kusufaini ay kusufi syamsi wal qamari. Kedua daripada sembahyang sunat yang dituntut padanya berjemaah. Sunnah solat gerhana, iaitu gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari dan bulan. Ini bahagian yang kedua daripada dua bahagian sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Yang mana bahagian pertama dahulunya membicarakan berkaitan dengan sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah. Ini bicara sunat yang dituntut disyariatkan berjemaah. Yang permulaannya sembahyang sunat Idul Adha, Idul Akbar, sembahyang sunat Idul Fitri, Idul Asrar, sembahyang sunat raya haji, sembahyang sunat raya puasa. Itu sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Ini sembahyang dua gerhana pun di antara sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Sembahyang minta hujan, sembahyang tarawih, sembahyang witir di bulan Ramadan. Itu sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Yang lain daripada itu termasuk sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah, termasuk sembahyang sunat hajat, termasuk sembahyang sunat tasbih. Di antara sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah. Kemudian yang tidak dituntut berjemaah kita buat dalam keadaan berjemaah. Macam mana pula? Sepakat ulama tidak makruh. Yang khilaf ulama dapat ke tidak pahala berjemaah. Sembahyang sunat hajah, sembahyang sunat tasbih buat berjemaah. Sepakat ulama tidak makruh. Tapi oleh kerana tidak dituntut berjemaah, tiba-tiba buat berjemaah, yang khilaf dapat pahala berjemaah. Orang yang buat berjemaah tu pakai pandangan dapat pahala berjemaah. Sudahlah. Faham tak ni? Tambahan pula sembahyang sunat hajah tu tunggu kita biasanya buat dalam keadaan berjemaah sebab dikiaskan sembahyang sunat hajah atas sembahyang sunat istisqa. Sembahyang sunat istisqa ni sembahyang sunat minta hujan kerana kemarau. Jadi berhajah kepada air. Lebih kurang tu. Faham tak ni? Jadi sembahyang sunat istisqa yang Nabi buat berjemaah ni jadi seperti mayajak tu sebab kemarau. Maka sembahyang sunat hajah yang lain buat berjemaah juga kias atas sembahyang minta hujan yang Nabi tunaikan secara berjemaah. Sebab itulah kebanyakannya solat hajah tunggu kita buat dalam keadaan berjamaah. Ada ni. Itu kias pada sembahyang sunat minta hujan. Ni ada juga orang buat berjemaah di pola hidup belakang. Di sembahyang masing-masing. Tak payah lagi tu. Ada kat tempat, okey kita sembahyang hajat, kita buat masing-masing. Tak ada masalah, buatlah masing-masing. Lepas tu buat masing-masing. Lepas tu masing-masing tak buat. Dia buat masing-masing, masing-masing tak buat. Lepas tu nak minta macam mana pula dan masing-masing. Minta untuk hajat masing-masing ke? Aku ni. Jadi buat sekali, tu baru comel. Kalau kita pergi rumah orang kan, pergi rumah orang. Tengoklah pula tuan rumah letak sejadah macam mana. Tuan rumah letak sejadah ada satu depan tu. Tuan rumah nak suruh berjemaah. Kalau tuan rumah letak sejadah tak ada hak depan satu je. So buat masing-masing, kita ikut tuan rumah je lah. Ni kadang-kadang tuan rumah buat sedepan lah. Mari pula. Hak bukan tuan rumah. Buat masing-masing lah. Kamu bukan tuan rumah. Senyap sudah lah.
Sebab apa? Sebab tuan rumah letak dah sejadah sedepan, lepas tu hak belakang tu, gaisan ni hak belakang-belakang. Mana apa tu? Tuan rumah nak berjemaah, buat berjemaah lah, tak usah kata apalah. Tidak disunatkan berjemaah, satu lapis. Kalau tidak disunatkan berjemaah, buat berjemaah macam mana? Itu lapis yang kedua, tidak makruh. Dapat pahala berjemaah ke tak? Khilaf ulama, dia kena selapis. Jangan hanya dengar, ni kita bicara sunat ada dua bahagian. Satu yang tidak dituntut berjemaah, satu yang dituntut berjemaah. Termasuk sunat hajah tidak dituntut berjemaah, itu satu lapis. Kemudian dia sunat hajah ni seeloknya kita semayanglah lepas dia semayang ba'da isyak. Tapi orang kita biasanya akan segera selepas semayang fardu isyak terus kepada semayang sunat hajah. Sebab apa? Kalau buat lepas ba'da isyak tak ada orang dah. Okay, insyaAllah kita nanti semayang ba'da isyak, lepas tu sama-samalah kita semayang hajah. Tak ada dah. Cuma kadang-kadang kita ni cepat sangat sampai ke istighfar isyak pun tak ada. Pada ni Allahumma tasalam isyak pun tak ada, kursi lepas mak isyak pun tak ada, tasbih lepas mak isyak pun tak ada, doa lepas mak isyak pun tak ada, beri salam-salam maksud nak hajat. Tu nampak lorak sangat gitu. Wirid macam biasalah dulu, berdoa dahulu, barulah kita semayang hajat. Kita ni pula janganlah kita ni oleh kerana hajah tu orang lain, kita pun tembak lari. Time kita nak kepada orang main hajat, ajak tu. Tapi tanya orang ajak main hajat, kita tembak mula-mula sekali. Ada kat western gitu. Dan ni, kita tengok kadang-kadang ramai-ramai tu minta main hajat tu pakat lari. Kita tak ada hajah ke? Tu hajah dia, kita sertakan hajah kita. Apa masalahnya? Kita tak ada capur. Sekarang ni orang minta main hajah, ada hajah dia. Boleh tak kita campur dengan hajah kita? Kenapa tak bolehnya kita mohon kepada Allah Ta'ala ni? Bukan kita mohon dengan orang. Ajak kita ni, kita pergi rumah tu, ada minta tolong sikit. Kalau kita aku minta tolong juga, dua-dua payah tak kita tolong kan? Tolong orang. Mari dua-dua hajat masing-masing. Kawan tu tak beri dah lah. Kita dengan Tuhan ni. Kita ada hajah, kita sertakan dengan hajah kita. Ada ni, sertakan hajah kita. Hak orang tu hajah dia, hak kita hajah kita. Ni dok ni kita kira hajah orang lain, kita pun jadi tambah hak dia. Tapi time kita nak ramai hajah, kita cari orang pula. Tapi banyak gitu Makna separuh payah nak tinggal kalau main hajat ni. Itu pun bukan buat selepas ba'diyah isyak. Kalau buat semayang hajat lepas semayang ba'diyah isyak berapa orang je lah. Ada ni. Kita selagi masih nak tasbih. Tasbih pun sama juga. Kita biasa buat dah kena berjemaah, tak apalah. Buat kena berjemaah sebab apa? Kalau buat berjemaah ni jadi sekata sikit. Kalau buat masing-masing kok jadi payah sikitlah. Kalau buat masing-masing ni. Tapi memang termasuk di antara sunat yang tidak dituntut berjemaah. Ini bicara sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Mana sembahyang sunat raya, 2 hari raya, dan sembahyang sunat 2 gerhana. Wa aqalluha rak'atani ka sunnati zuhri wa adna kamaliha ziyadatu qiyamin wa qiraatin wa ruku'in fi kulli rak'atin. Paling sedikit wa aqalluha, sekurang-kurangnya, sekurang-kurang solatul kusyufain, sembahyang 2 gerhana, dapat dikerjakan 2 rakaat sebagaimana solat sunat zuhur. Sekurang-kurang sembahyang sunat 2 gerhana seperti sebagaimana sembahyang sunat zuhur. Macam mana sembahyang sunat zuhur? Macam mana sembahyang sunat asar? Ni sembahyang sunat zuhur ni. Sembahyang sunat asar? Sembahyang sunat maghrib? Sembahyang sunat isyak? Macam mana?
Sekarang ni sekurang-kurang sembahyang sunat 2 gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan adalah seperti sembahyang sunat zuhur. Seperti sembahyang sunat zuhur. Sembahyang sunat zuhur macam mana? Sembahyang sunat asar macam mana? Macam mana? Sembahyang sunat maghrib isyak macam mana? Apa beza sembahyang sunat zuhur dengan sembahyang sunat asar? Sekarang ni seperti sembahyang sunat zuhur, bukan seperti sembahyang sunat asar. Apa beza sembahyang sunat zuhur dengan sembahyang sunat asar? Tak tahu nak jawab? Tak tahu nak jawab. Kita orang tua belaka ni. Kau budak-budak ni. Apa beza sembahyang sunat zuhur dan sembahyang sunat asar? Sebab di sini ni sekurang-kurang sembahyang 2 gerhana ialah seperti sembahyang sunat zuhur, bukan seperti sembahyang sunat asar. Apa beza sembahyang sunat zuhur dan sembahyang sunat asar? Apa beza? Dia sebut nama je sembahyang sunat zuhur, letak nama zuhur. Seperti sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat zuhur asar sama je. Ke sembahyang sunat zuhur, sembahyang sunat asar maghrib isyak lain ke? Sama je, 2 rakaat 1 salam. Tu je. Tu kenapa letak sembahyang sunat zuhur? Dia letak nama zuhur sebab zuhur sembahyang pertama selepas daripada Mi'raj. Letak nama je zuhur. Oh, tanya buat pelik sikit ni gaduh. Ingat seperti sembahyang sunat zuhur ni, bukan seperti sembahyang asar. Dah apa beza sembahyang sunat zuhur dengan sunat asar? Mikir kita nak cari jawapan tau. Ada beza apa-apanya. Tapi kenapa disebut sunat zuhur, tak sebut sunat asar? Memang kalau kita dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i ni, memang mereka menggunakan contoh zuhur. Sebab zuhur sembahyang pertama. Ada ni. Zuhur sembahyang pertama selepas daripada Mi'raj. Apa contoh zuhur? Apa contoh ta'yin zuhur? Tu. Contohlah kita kata contoh sembahyang fardu, qasar, ta'arrud, ta'ayyun. Contohnya saja aku sembahyang fardu zuhur. Kenapa tak fardu asar? Kenapa tak fardu maghrib isyak? Dan imam akan letak contoh zuhur. Sekarang qasar, ta'arrud, ta'ayyun. Saja aku sembahyang fardu, ta'ayyunnya apa? Zuhur. Kenapa zuhur? Asar, maghrib, isyak, subuh, dah. Misal zuhur. Sebab zuhur sembahyang pertama. Itu je. Sebab tu dalam fiqh mazhab Syafi'i kita kaul jadilah. Kalau susunan sembahyang akan dimulai dengan sembahyang pertama zuhur. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh mazhab yang lain, termasuk kaul qadim bagi Imam Syafi'i sendiri, memulai sembahyang subuh yang pertama, zuhur yang kedua. Tapi kaul jadidnya kesusunan sembahyang dimulai dengan sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Sebab apa? Sebab zuhur lah sembahyang pertama. Sembahyang nyata atas muka bumi selepas daripada Mi'raj adalah sembahyang di waktu zuhur. Sebab itulah contohnya contoh zuhur. Qasar, ta'arrud, ta'ayyun, saja aku sembahyang fardu zuhur. Kenapa tak fardu asar? Samalah. Tapi dia akan datangkan contoh fardu zuhur. Ni seperti sembahyang sunat zuhur. Sembahyang sunat itulah 2 rakaat, 1 takbir, 1 salam, 2 rakaat dengan 1 qiyam dengan 1 rakaat. Dia 2 rakaat dengan 2 qiyam dengan 2 rakaat. Macam sembahyang sunat biasa. Dia gitu. Macam sembahyang sunat biasa. Tapi letak sembahyang sunat zuhur. Perakak sikit kok mengigas sekali. Apa beza zuhur dengan asar? Sama je lah. Tak ada beza-bezanya. Itu sekurang-kurang. Sebab itulah orang kita ni bukan kata semacam sembahyang gerhana, sembahyang raya. Raya kita juga. Orang kita kok kalau sembahyang raya dah ingat nak buat macam mana. Rakaat pertama takbir berapa kali 9 ke 7 ke 5 ke tak ingat. Tak boleh sembahyang raya tahun ni, tak ingat.
walaha sekurang-kurang sembahyang raya, samalah seperti sunat zuhur, sama je. Hak tu orang pertama, hak tu imam takbir 7 kali, sunat hai'ah je. Sunat hai'ah je, bukan syarat untuk sos sembahyang raya. Orang pertama takbir 7 kali, orang kedua takbir 5 kali, bukan syarat untuk sos sembahyang raya. Sunat hai'ah je. Sekurang-kurang seperti sunat zuhur juga. Tapi kita tahu, kita ingat ke takbir 7 kali orang pertama tu wajib. Kalau dah takbir tak sos sembahyang raya. Dah. Jadi tak ingat nak buat tu tinggal. Sama macam yang panggil sunat gerhana ni. Hak di masjid tu dibuat cara yang comel. Kita di rumah tak ingat awak macam mana, buat macam sembahyang sunat biasa. Tapi jangan tinggal sembahyang sunat gerhana. Sebagaimana sunat raya, sunat gerhana pun sama, khilaf pada wajib. Khilaf pada wajib. Pada ni. Kita jangan tinggal. Kita tinggal sembahyang sunat 2 hari raya, tinggal sembahyang sunat gerhana, hukumnya adalah makruh. Tak pandai nak sembahyang, tak pandai apa, seperti sembahyang sunat zuhur. Seperti sembahyang sunat zuhur. Lepas tu adnal kamal. Dia cuma begitu. Adnal kamal. Dia buat kurungan, sempurna paling minima. Ada. Adnal kamal, sekurang-kurang sempurna. Bukan sesempurna, bukan yang paling sempurna, sekurang-kurang sempurna. Sekurang-kurang sempurna. Sesempurna dia akan cerita di bawah tu. Sebab sembahyang gerhana ni ada 3 kaifiyah, 3 cara. Sekurang-kurang, sekurang-kurang sempurna, hak paling sempurna. Ada 3. Ada ni. Macam contoh ginilah, sekurang-kurang sembahyang witir 1 rakaat, sekurang-kurang akmal 3 rakaat. Sekurang-kurang akmal 3 rakaat. Sembahyang witir sekurang-kurang 1 rakaat. Tetapi kalau 1 rakaat tanpa ada regu, hukumnya makruh. Lepas sembahyang fardu isyak, hanya cetek 1 rakaat tu makruh. Tapi kalau ada regu, walaupun regu tu dengan ba'diyah isyak, tak makruh dah. Bukan regu maknanya lepas sembahyang fardu isyak, kita ada ba'diyah isyak 2 rakaat, kita sembahyang witir tu kan, tak makruh dah. Tak makruh ni, lepas sembahyang isyak, witir, asa je. Asa je. Itu makruh. Tapi kalau lepas sembahyang isyak, kita sembahyang ba'diyah isyak. Lepas sembahyang ba'diyah isyak, kita pun sembahyang witir 1 rakaat. Tak makruh dah. Sebab dia macam ada regu lah. Jadi macam muqaddimah witir hak 2 rakaat ba'diyah isyak tu. Tapi bukan. Biasanya gitulah. Jadi sekurang-kurang witir 1 rakaat. Sekurang-kurang akmal 3 rakaat. Yang lebih akmal 5. Yang lebih lagi 7. Yang lebih lagi 9. Yang paling akmal 11. Dia gitu. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. Sekurang-kurang akmal 3 rakaat. Hak lebih lagi 5. Hak lebih lagi 7. Hak lebih lagi 9. Hak nombor 1, hak paling akmal 11. Faham tak akmal ni tau? Akmal bukan nama orang ni. Akmal ni sempurna. Adna kamaliha, adnal kamal, sekurang-kurang sempurna. Dengan cara menambah berdiri, rokok dan membaca Fatihah masing-masing 1 kali pada setiap rakaat. Menambah, tambah berdiri, tambah rokok, tambah baca Fatihah masing-masing 1 kali pada setiap rakaat. Tambah. Mana hak asal 1 rakaat tu ada dah 1 berdiri. Hak asal ada dah 1 rokok. Hak asal ada dah 1 Fatihah. Tambah. Jadi 2 kali berdiri, 2 kali rokok, 2 kali Fatihah. Itu maknanya sekurang-kurang akmal. Tambah. Ada ni. Sekarang hak dalam 1 rakaat tu
ada dah satu berdiri, satu Fatihah, satu rokok. Jadi ditambah. Tambah tu dengan bahawa berdiri jadi 2 kali, rokok jadi 2 kali, kemudian membaca rukun Fatihah jadi 2 kali. Itu sekurang-kurang semayang sunat 2 hari raya. Lepas rokok yang pertama kembali kepada berdiri. Lepas rokok yang pertama kembali kepada berdiri. Oh ni hak masyhur kita lah. Ada riwayat belaka 3 rokok pun ada riwayat, 4 rokok pun ada riwayat, 5 rokok pun ada riwayat untuk satu-satu rakaat. Tapi masyhur kita ni lah, 1 rakaat, 2 kali berdiri, 2 kali rokok, 2 kali Fatihah. Tu saja. Ada riwayat 3 kali rokok, 4 kali rokok, 5 kali rokok. Jadi lepas daripada rokok yang pertama, kita kembali kepada berdiri tu. Kembali kepada berdiri, kita kata dengan Sami Allahu liman hamidah. Kita kata dengan Sami Allahu liman hamidah. Walaupun kita kembali kepada berdiri, bukan pada iktidal sebenarnya. Rokok yang pertama kita kembali pada berdiri, bukan kepada iktidal. Sekalipun disunatkan kita kata Sami Allahu liman hamidah. Itu pandangan muktamad lah. Walaupun ada pandangan menyatakan rokok yang pertama balik kepada berdiri, hak pertama tu Allahu Akbar. Jadi hak Sami Allahu liman hamidah hak rokok kali yang kedua pada rakaat yang pertama. Itu betul-betul balik kepada iktidal kan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, benar turun pada sujud. Kau tu kan, hak tu hak iktidal sungguh. Hak rokok yang kedua kembali pada berdiri, itulah kembali pada iktidal. Maka di situ saja Sami Allahu liman hamidah. Adapun rokok yang pertama bukan kembali kepada iktidal, kembali pada berdiri untuk baca Fatihah. Satu pandang mengatakan hanya sebut Allahu Akbar, bukan Sami Allahu liman hamidah. Di pandang muktamad tak? Sami Allahu liman hamidah belaka. Walaupun rokok yang pertama balik kepada berdiri membaca Fatihah, bukan balik pada iktidal. Sebab rokok yang kedua barulah balik kepada iktidal, bukan gitu? Lepas tu biasa macam mana tu Imam? Rokok yang pertama tu dia kembali pada berdiri tu Sami Allah liman hamidah ke Allahu Akbar? Kita boleh katakan sekejap-sekejap ada semai gerhana kita ni. Sekejap-sekejap ada semai gerhana. Sekejap ada semai gerhana. Dulu-dulu mungkin maklumat tak ada berkali dah. Zaman-zaman dulu tak ada semai gerhana. Mungkin ada pun maklumat tak sampai. Sekarang ni pula dia dengan ilmu palok apa semua sekarang ni pula. Dengan ilmu palok apa semua. Sehingga kan kalau dinyatakan bahawa akan berlaku gerhana bulan contohnya. Tiba-tiba malam tu gelap, bulan pun tak nampak. Adakah kita masa lagi disunatkan sebagai gerhana bulan? Sebab bukan kata gerhana, bulan pun tak nampak. Ada dek. Sekarang kita tunggulah masa sebagaimana yang dimaklumkan oleh ahli palak. Gerhana bulan akan berlaku pada pukul sekian-sekian. Tapi sampai masa tu di tempat kita langit gelap. Tak nampak langsung bulan. Jadi kita nak semai gerhana macam mana, kita tak nampak gerhana. Ada ni. Ini pernah berlaku seumpama ni. Tapi saya ingat lagi lah, Tugu menyatakan bahawa kita pakai palak walaupun tak nampak gerhana. Kita pakai palak. Sebab apa? Memang kita pakai palak dia tu. Satu Ramadan pun palak, satu Syawal pun palak, satu Zulhijjah pun palak. Ru'yah tengok nak bulan, tengok ambil syarat je. Ada ni. Tengok ambil syarat je, palak semua dah. Palak semua tu akhirnya kena satu Syawal baru ni ru'yah nampak anak bulan, gelepar lah kitanya. Dah pakai palak semua.
Ada dua pakai palok sama kan. Baru ni kalau ikut palok Ramadan 30. Kalau ikut palok. Tiba-tiba Ramadan 29 dah kelepar kita. Dah main dah pakai palok sama. Kita kira garanti dah di takwin tu kita garanti dah. Dia tahu dah akan ikut satu Syawal dengan takwin. Kena baru ni baru ya. Gelepar sekali. Orang malam raya biasa semua sunat tasbih. Tiba-tiba tahun tu malam raya pergi beli barang. Kita biasa malam raya kita main sunat tasbih lah. Ganti semua sunat tarawih. Kan tarawih. Jadi malam satu Syawal tak ada dah tarawih. Lepas tu macam mana? Takkan nak balik main tasbih. Gitu. Tapi malam raya baru ni tak ada tasbih. Pergi beli barang. Dah barang tu nak beli esok. 30 Ramadan ke? Esok satu Syawal. Maknanya kita ikut palok semua. Jadi walaupun kita tak nampak gerhana bulan sebab langit gelap sekalipun, kita semai sunat gerhana juga kerana kita ikut palok. Kerana kita ikut palok. Ada ni. Jadi kita wassalam ni tu macam tak lama ada semai gerhana. Tak lama ada semai gerhana. Mungkin dulu-dulu tu kita tak ada maklumat mungkin. Kalau zaman-zaman dululah. Mungkin maklumat tak sampai ke macam mana. Sekarang ni maknanya banyak kerek berlaku semai nak gerhana. Jadi kita buat macam mana rokok yang pertama kita balik pada berdiri tu sami Allahu liman hamidah ke Allahu akbar. Pandangan muktamad sami Allahu liman hamidah. Pandangan Imam Mawardi Allahu akbar. Dia gitu. Jadi rokok yang kedua barulah sami Allahu liman hamidah. Dia walaupun dua kali rokok, tetapi untuk dapat rakaat jikalau sempat rokok bersama imam rokok yang pertama. Ada ni. Walaupun dua kali rokok, untuk dapat rakaat dengan imam sekurang-kurang sempat rokok bersama rokok imam rokok yang pertama. Kalau kita dapat dah imam selepas daripada berdiri yang kedua tu, kita tak dapat satu rakaat dengan tu imam. Mana rakaat yang kedua dua kali berdiri, imam pun beri salam, kita hanya dapat satu rakaat. Lepas imam beri salam kita kena bangun tambah satu rakaat. Dua kali berdiri, dua kali rokok, dua kali Fatihah pula. Ada ni. Kita nak dapat rakaat yang pertama dengan imam, syaratnya sekurang-kurang kita sempat rokok bersama rokok imam rokok yang pertama. Sekurang-kurang kita takbir bersama imam tu clear satunya. Kita mari lambat mari imam rokok, kita pun Allahu akbar, kita pun rokok. Sempat tamanninah bersama rokok imam rokok yang pertama barulah dapat rakaat. Tapi kalau imam sudah berdiri pada berdiri yang kedua, kita baru ikut rakaat tu kita tak dapat. Imam rakaat kedua, dua kali berdiri, dua kali lepas, dua kali rakaat, kita dapat satu rakaat. Lepas imam beri salam, kita kena tambah satu rakaat dengan dua kali berdiri, dua kali Fatihah, dua kali rakaat. Ada ni. Jadi nak dapat rakaat, kena dapat sekurang-kurangnya rakaat bersama imam rakaat yang pertama, bukan rakaat yang kedua pada satu-satu rakaat. Ada ni. Jadi kalaulah kita pergi-pergi itu imam sudah berdiri yang keempat, kita pergi-pergi imam sudah berdiri pada yang keempat, satu rakaat dua kali berdiri, satu rakaat dua kali berdiri. Jadi kita ikut imam berdiri yang keempat dah ni. Pandai ni, imam berdiri yang keempat di rakaat yang kedua. Kita satu rakaat pun tidak dapat, kita ikut tu imam ni. Kemudian imam beri salam, kita kena tambah dua rakaat dengan 4 kali berdiri, 4 kali rokok, 4 kali Fatihah. Dia gitu. Nak dapat rakaat kena sempat dengan rokok yang pertama. Melainkan imam berdiri yang keempat. Mana berdiri yang kedua pada rakaat yang kedua. Faham tak? Berdiri yang keempat berarti berdiri yang kedua pada rakaat yang kedua. Jadi kita dapat imam ketika imam berdiri yang keempat. Ada ni.
Kita pun niat ikut imam, tapi niat di hati kita, kita nak semayang gerhana hak sekurang-kurang seperti sunat zuhur ni. Hak sekurang-kurang. Sekarang ni kita mari imam semayang 2 rakaat dengan 4 kali berdiri. Kita sapa-sapa ni imam sudah berdiri yang keempat. Kalau kita nak semayang sebagai imam semayang, kita langsung tak dapat 1 rakaat pun. Lepas imam beri salam, kita kena tambah 2 rakaat dengan 4 kali berdiri. Tetapi kalau kita ikut imam berdiri yang keempat, rakaat yang kedua, kita ikut imam, niat di hati kitanya, kita nak semayang gerhana hak sekurang-kurang. Hak sekurang-kurang seperti sunat zuhur ni, hak sekurang-kurang. Kita sudah dapat 1 rakaat. Lepas imam beri salam, kita bangun, tambah 1 rakaat lagi dengan 1 kali berdiri, 1 kali rakaat, 1 kali Fatihah. Dia kena gitu. Ada ni. Imam dia berdiri yang keempat, rakaat yang kedua. Kalau kita nak sembahyang macam imam, tak ada dapat rakaat. Tapi kalau kita dah imam berdiri yang keempat dah, kita pun niat nak sembahyang gerhana hak sekurang-kurang, hak seperti sunat zuhur. Maka berdiri yang keempat tu imam tu, kita pun Allahu Akbar, itu rakaat pertama bagi kita dapat rakaat. Lepas imam beri salam, kita bangun tambah 1 rakaat dengan 1 berdiri, dengan 1 Fatihah, dengan 1 kali rakaat. Kita berdiri yang kedua tu, kita niat nak buat macam hak gerhana, hak sekurang-kurang akmal, tak boleh. Bila kita sudah berniat untuk sembahyang gerhana hak sekurang-kurang ni, kita kena buat hak sekurang-kurang, tak nak tambah kemudian. Dah kita dah imam berdiri keempat dah. Biar kita pakai boleh rakaat tu dengan bahu kita niat sembahyang gerhana hak sekurang-kurang. Imam beri salam, kita nak tambah rakaat kedua, tiba kita nak tukar niat. Rakaat kedua tu kita nak buat 2 qiyam, tak boleh. Kita kena kekalkan sembahyang gerhana kita hak sekurang-kurang 2 rakaat seperti sunat zuhur. Kan? Ni ilmu buatnya bila tak tahu, sampai masa buat tak ingat. Gitu je lah. Ilmu tak amal, bila nak amal pun tak tahu. Payah sikit lah nak ingat cerita sampai masa nak semayang, orang kena ajar pula. Macam semayang raya tu lah, tiap-tiap tahun Tok Imam ajar. Semayang raya tu dengan niat pun Tok Imam ajar. Allah kata Tok Imam ni manja sungguh lah ke makmum dia. Niat pun ajar. Tok Imam ajar ke niat? Kata manja tu. Ajar. Tiap-tiap tahun ajar. Memang kena ajar. Sebab bukan amalan sokmo. Bukan amalan sokmo ni memanglah tak ingat kitanya. Tak ingat. Ni samalah ni. Belajar sembahyang sunat gerhana, buatnya tidak. Lepas masa nak buat, kena tengok kitab lah. Tengok kitab. Gitulah. Bukan kata kita ni. Hak Tok Imam pun tengok kitab tak tahu kata lah Tok Imam pun. Tok Imam pun tengok kitab. Sembahyang gerhana, dia balik ke kitab. Dia tak sembahyang gitu. Dia pun boleh jadi tukar juga. Kan dia Tok Imam. Bila nak sembahyang gerhana, dia akan tengok kitab. Takkan ingat kitanya, bukan hak amalan kita. Itu cerita sekurang-kurang sembahyang sunat gerhana dan sekurang-kurang akmal sembahyang sunat gerhana. Wal akmalu an yaqra'a ba'dal fatihati fil qiyamil awwali al-baqarata. Qiyam yang pertama lepas baca Fatihah, baca 1 al-baqarah. Baca 1 al-baqarah. Ada ni. Supaya apa? Supaya gerhana 2 jam ke apa ke, kita sepenuh je gerhana, sepenuhnya kita dalam sembahyang. Nak gitu. Sepenuh gerhana, sepenuh dalam sembahyang. Mana rakaat pertama surah Al-Baqarah, lepas tu Al-Imran, An-Nisa, diikut susunan tu untuk 4 kali berdiri supaya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, supaya sepenuh gerhana 2 jam ke 3 jam ke, sepenuh gerhana, sepenuh kita menghadap Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Sebab dua gerhana ada dua tanda yang besar daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepenuh gerhana, sepenuh di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.